Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aini Najihah binti Abdurrani, merupakan Timbalan Pengarah Projek bagi program ceramah Tips Menjadi Pelajar Berprestasi. Melalui ceramah yang diadakan pada 22 Mei 2021, saya akan terangkan kembali 10 tips yang telah dikongsikan oleh panel jemputan iaitu Prof. Dr. Siva Murugan Pandian. Untuk pengetahuan, saya hanya akan ulas kembali 5 daripada tips yang diberikan, manakala selebihnya akan diterangkan oleh Cik Sofia yang merupakan pengarah projek bagi program ini. Okey, tips pertama yang diterangkan oleh panel kita ialah pelajar haruslah belajar dalam persekitaran kondusif, baik dan sesuai. Okey, pertama sekali, terdapat beberapa tafsiran dan definisi persekitaran yang kondusif oleh beberapa tokoh. Antaranya ialah menurut Robert M. Gand 1970 di dalam buku Mok Sun Sang 2008, pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Manakala menurut Nuriyati A. Rashid pada tahun 2009, kondusif membawa maksud sesuai. Jadi tuntasnya, persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. Terdapat beberapa ciri persekitaran kondusif yang diterangkan oleh panel. Antaranya ialah bersih, ceria, teratur, tarik perhatian pelajar, motivasikan pelajar, lengkap dengan bahan bantu mengajar dan ada ruang untuk tingkatkan potensi pelajar. Tips yang seterusnya ialah pelajar haruslah sentiasa awal dan mendahului. Konteks awal dan mendahului yang diterangkan oleh panel bermaksud pelajar haruslah sentiasa bersedia dalam proses pembelajaran. Hal ini demikian kerana persediaan awal akan memberikan permulaan yang baik dan seterusnya memberikan tanggapan yang positif pada guru. Panel juga menekankan bahawa persediaan awal atau belajar awal ketika tiada tekanan adalah tidak bosan. Sebaliknya, pelajar akan lebih mudah untuk menyerap masuk ilmu yang dibelajar berbanding ketika di bawah tekanan. Antara cara untuk sentiasa awal dan mendahului, pelajar hendaklah membaca dahulu sekali atau dua kali sebelum guru mengajar di dalam kelas. Hal ini untuk memudahkan proses penyerapan ilmu. Seterusnya, tips yang ketiga ialah mengetahui teknik membaca yang betul. Teknik membaca sangat penting untuk memastikan pelajar selesa dan mampu untuk terus tumpu dalam proses pembelajaran. Keberkesanan dalam pembacaan adalah amat penting dan perlu ditekankan oleh para pelajar ketika membaca. Menurut Fazilah 1999, kefahaman membaca adalah satu proses membaca dan memahami, membuat tindak balas serta dapat menggunakan idea kritis. Proses membaca yang berkesan memerlukan kemahiran yang tertentu sama ada sebelum, semasa ataupun selepas proses membaca mengikut Yahya 2003. Oleh itu, pelajar perlu mengetahui dan melatih diri membaca dengan betul berdasarkan kaedah-kaedah pembacaan yang sedia ada. Kaedah pembacaan yang tidak betul akan menyebabkan pelajar berasa bosan, kurang berminat dan cepat berasa mengantuk. Antara teknik membaca yang betul ialah duduk dan dalam keadaan tegak, bernafas dengan betul, memberikan tumpuan sepenuhnya, menggunakan jari telunjuk untuk membaca dan menyesuaikan kelajuan membaca dengan kesukaran bahan bacaan. Tips yang seterusnya ialah tahu kemahiran mengingat. Terdapat banyak petua mengingat, tetapi petua yang diterangkan oleh panel kita ialah cari tempat yang tenang dan selerasi dengan jiwa kita. Duduk tegak di kerusi yang selesa, baca doa penerang hati, baca buku atau nota mengikut teknik membaca yang betul, fikir dan ingat kembali isi utama, ulang sebut atau ceritakan pada orang lain, tampal maklumat yang rumit di dinding dan akhir sekali baca doa tanda kesyukuran selepas belajar. Dan tips yang terakhir iaitu yang kelima ialah cekap mengatur jadual pelajar. Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, setiap pelajar haruslah mempunyai jadual belajar yang sistematik. Bukan itu saja, pelajar juga harus patuh kepada jadual tersebut. Oleh itu, pelajar haruslah membuat jadual yang boleh diikuti dan tidak terlalu ekstrim. Tips yang seterusnya yang diperoleh daripada ceramah tersebut adalah kepentingan persiapan minda sebelum memulakan pelajaran. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita lelakkan mata untuk beberapa minit dan merehatkan fikiran daripada segala perkara. Ketahui apa yang kita hendak capai, apakah corak hidup yang kita hajati, apakah yang hendak kita berikan kepada ahli keluarga, ibu bapa sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang kita. Teknik ini sangat berkesan kerana minda yang suci dan bersih akan melancarkan proses pembelajaran kita pada hari tersebut
dan meningkatkan upaya kita untuk menjadi seorang pelajar yang berprestasi. Seterusnya adalah tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh adalah untuk kita kekal fokus dalam setiap perlakuan kita. Pelajar yang baik akan tahu bagaimana untuk terus fokus dalam menghadapi gangguan. Mereka tahu bagaimana mereka bertanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri dan tidak membiarkan orang lain atau situasi lain menghalangnya. Mereka menjadikan ahli akademik sebagai keutamaan dan melihat pandangan mereka pada tujuan pendidikan pada jangka masa yang panjang. Okey, tips yang seterusnya adalah tips yang ke-8, iaitu sentiasa bersikap positif. Guru suka bekerjasama dengan pelajar yang menyenangkan dan positif. Mempunyai sikap positif secara langsung akan mempengaruhi pembelajaran kita, walaupun akan selalu ada hari-hari yang buruk dan subjek yang kita tidak gemari. Penting untuk kita membiarkan positif menyerat semua apa yang kita lakukan. Ini akan menjadikan tempat pembelajaran kita lebih menyeronokkan dan kita dapat mencapai kejayaan yang kita hadapi. Tips yang ke-9 adalah memiliki tujuan yang jelas. Banyak pelajar yang malas, tidak suka atau merasa tempat belajar mereka adalah tempat penyiksaan kerana tidak memiliki tujuan yang jelas mengapa mereka harus belajar pada setiap hari. Tujuan akan menentukan bagaimana seorang berfikir dan bertindak. Pelajar yang memiliki tujuan dalam belajar akan lebih fokus dalam apa hal yang mendukungnya untuk mencapai tujuan mereka. Semakin bermakna satu tujuan itu, semakinlah bersemangat untuk mencapainya. Jadi, tips yang terakhir yang diperolehi daripada ceramah tersebut adalah kita hendaklah sentiasa membaca buku pengembangan diri ataupun buku motivasi. Sebagai seorang pelajar, jangan hanya kita terpaku pada buku pelajaran yang digunakan di sekolah sahaja. Cubalah kita membaca buku-buku motivasi, pengembangan diri dan meningkatkan prestasi diri kita untuk kita lebih bergerak maju ke hadapan daripada orang lain. Kerana melalui buku ini banyak idea dan informasi berharga yang kita boleh dapatkan, dan mulai dari perjalanan dan perjuangan hidup orang-orang yang berjaya, cara mereka berfikir, kerja keras dan cerdas, kekuatan dari impian orang lain yang tidak mudah didapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Okey. Jadi, setakat itu sahajalah tips yang diperolehi oleh kami sepanjang ceramah yang disampaikan oleh Prof. Siva. Sekian, terima kasih.